Bertemu kembali di Minggu Baharu Rentasan Berita edisi 1473. Saya Zawaz Yusof, 4 paparan utama malam ini. Kemana perginya integriti PAS? PAS bakal mati mata terbuka. Apabila kepuraan dan tiada masa menjadi alasan, antara bekas banduan dan Presiden perasan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. PAS kini tercela atau tercemar teruk akibat masalah hutang yang tidak dibayar oleh lidah rasmi mereka Harakah. PAS sebagai parti yang menamakan dirinya Parti Islam itu kini dilabel sebagai tidak mengikut apa yang dianjurkan agama Islam, malah tidak berintegriti. Namun menurut Setiausaha Agung parti itu, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, Harakah mahupun PAS bukan lari daripada syarikat pencetak terbabit. Sebaliknya, kata beliau, PAS punya sebab tersendiri memilih syarikat lain untuk mencetak Harakah. Setelah sekian lama bersabar, bekas syarikat pencetaknya sekali lagi membangkitkan kegagalan parti itu dalam melunaskan hutang yang tertunggak. Pengurus NAJ Press Resources Malaysia Sdn Bhd, Hussein Jan, menyatakan rasa geram melihat PAS dan sikap kepimpinannya yang didakwa bermewah-mewah namun gagal mengambil tanggungjawab untuk membayar hutang Harakah. Mereka pakai kereta mewah, boleh buat muktamar di Ideal Convention Centre IDCC Shah Alam dengan bayaran sudah tentu mencecah puluhan ribu ringgit. Tetapi soal hutang mereka tak ambil berat untuk diselesaikan. Sudah hampir 7 tahun hutang tertunggak tidak dibayar sepenuhnya, katanya kepada Malaysia Kini. Untuk rekod, sekitar Ogos 2019, media pernah melaporkan isu hutang membabitkan Harakah dan pencetak berkenaan. Ia membabitkan hutang Harakah dengan dua syarikat iaitu Angkatan Edaran Enterprise Sdn Bhd atau Angkatan Edaran dan NAJ Press Resources Malaysia Sdn Bhd. Angkatan Edaran sudah muflis dan pihak pengurusan sama menubuhkan NAJ Press Resources Malaysia Sdn Bhd sebagai pengganti dan terus mencetak Harakah pada ketika itu. Bagaimanapun, hutang Harakah dengan Angkatan Edaran yang telah muflis lebih banyak hingga mencecah nilai jutaan ringgit berbanding hutang dengan NAJ Resources hanya lebih 600 ribu ringgit. Hussein berkata PAS dan Harakah enggan membayar hutangnya dengan Angkatan Edaran atas alasan syarikat itu telah pun gulung tikar. Menurutnya, syarikat tersebut menanggung beban hutang dengan pembekal kerana Harakah tidak mahu menjelaskan hutangnya. Dalam keadaan ekonomi yang sukar ini, kita perlukan sumber keuangan segera sebagai modal pusingan untuk meneruskan perniagaan. Pemimpin PAS kononnya mengaku mengikut Al-Quran, hadis, ijma' ulama sebagai panduan, tetapi sebaliknya menggunakan hukum sekular dan ketepikan hukum Islam kerana enggan membayar hutang bidasnya. Sementara itu, peguam mewakili NAJ Resources Putra Taulan Rasul ketika dihubungi berkata pihaknya sudah mengemukakan tuntutan terhadap PAS, Setiausaha Agung PAS dan penerbit Harakah iaitu Galeri Media Serba Nikah Sdn Bhd. Pihak kami juga sudah memfailkan permohonan penghakiman terus kepada mahkamah dalam usaha menyelesaikan tuntutan anak guam dan menunggu keputusan mahkamah, katanya. Pelik, sebagai menunjukkan PAS kononnya bertanggungjawab dan menggunakan Islam pada namanya, PAS tidak wajar membiarkan atau melupus hutang itu atas alasan syarikat itu sudah muflis. Sebagai parti agama, tentu pemimpin PAS faham mengenai tanggungjawab membayar hutang. Islam sangat mementingkan hutang dibayar. PAS wajib sucikan dirinya dengan hutang berkenaan kerana ia bukan hal menyentuh dasar perjuangannya, tetapi perkara itu akan dijadikan isu. Dan jangan pula mengamuk bila PAS dilabel cakap tak serupa bikin. Ini ada berhubung kait dengan kempen utamakan barangan Muslim atau BMF, Buy Muslim First, BMF sebelum ini. PAS menyokong kempen ini, maknanya PAS sokong bukan sahaja barangan Muslim tetapi juga peniaga maupun syarikat Muslim. Sekejap, mana pergi BMF? Oops, dah tukar Buy Mercedes First, katanya. Ingat, dalam kes hutang Harakah, syarikat pencetak yang hutangnya tidak dibayar ialah syarikat milik Melayu Muslim, dan syarikat pencetak yang PAS pilih untuk menggantikan syarikat Melayu Muslim itu bagi mencetak Harakah
harakah dipercayai bukan milik Melayu Muslim. Jadi, di mana BMF yang dilalak dan dijaja selama ini? Presiden PAS ada apa-apa nak diperkatakan tentang isu ini? Tak payahlah. Kalau berkata pun tak membawa erti apa-apa. Kerana apa? Kerana PAS ini lidahnya bercabang dan tidak boleh dipercaya. Kalau orang lain bukan main celupar mulut mereka. Kalau kena pada diri mereka, laju tutup mulut dengan ekor serban. Dasar penunggang agama. Adakah anda perasan sejak tertubuhnya Perikatan Nasional PN atau lebih tepat sejak wujudnya strategi untuk menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan PH pada Februari 2020, DAP berterusan menjadi bangsa serangan berbau perkauman dan agama oleh PN. Serangan termasuk tuduhan DAP membawa agenda komunis dan anti-raja serta mengancam kedudukan Islam di Malaysia. Ia dilihat seringkali menjadi lagu tema yang selalu didendangkan PAS dan Bersatu di bawah PN untuk memperbodohkan bangsa Melayu. Kononnya Malaysia perlu diselamatkan daripada parti komunis seperti yang didakwa mereka. Dalam satu kenyataan, DAP menjelaskan parti itu tidak pernah bersikap anti-raja. Sebaliknya menjunjung tinggi sistem raja berperlembagaan dan menghormati institusi diraja seperti yang termaktub dalam perlembagaan. Setiausaha Agungnya Anthony Locke Siufuk berkata DAP seringkali dilabel anti-raja kerana dasar parti itu yang tidak menerima darjah kebesaran yang dianugerahkan oleh institusi diraja. Bagaimanapun DAP tidak menolak penganugerahan itu sekiranya terdapat pemimpin yang bersara dalam politik dianugerahkan darjah kebesaran tersebut. DAP selalu dimomokkan dengan anti-raja. Dasar kita tidak menerima darjah kebesaran. Ia tidak tepat sama sekali. Kita tidak pernah bersikap melawan raja, tetapi dasar kita tidak menerima darjah kebesaran itu ditarifkan sebagai melawan raja. Saya jelaskan ia tidak betul, katanya. Anthony menyeru semua parti politik di negara ini untuk tidak mengamalkan politik ekstrim dengan memainkan sentimen agama dan kaum yang boleh membawa perpecahan dalam masyarakat majmuk. Beliau berkata DAP tidak memusuhi mana-mana agama dan juga kaum di negara ini, namun menjadi kebimbangan apabila sentimen agama dan kaum digunakan sesetengah pihak. Ia akan menjejaskan keharmonian dalam masyarakat. Ia sangat berbahaya. Seperti di Parlimen kita dilabelkan sebagai kafir. Itu sesuatu yang tidak patut. Saya yakin rakan-rakan pemimpin Islam tidak bersetuju dengan perkara itu. Itu sesuatu yang sangat bahaya. Malaysia mesti kekal aman harmoni, katanya dipetik bernama. Dalam perkembangan lain, Anthony berkata kerjasama parti itu dalam kerajaan perpaduan adalah berlandaskan prinsip PH dan Barisan Nasional BN dan ia satu hubungan yang baik bagi memastikan pentadbiran di negara ini berjalan lancar dengan harmoni. Sekejap, jika difikirkan dan diamati semula, siapa yang ingkar dan tidak patuh apabila diperintahkan menghadap Sultan Nazri Muizzuddin Shah pada Disember 2020? Kalau bukan ahli Dewan Undangan Negeri adun daripada parti PAS. Siapa pula yang derhaka kepada titah Sultan Selangor apabila ada pemimpinnya masih memberi ceramah di masjid dan surau walaupun sudah ditarik balik tauliah, seperti mana yang didedahkan kalau bukan penceramah PAS? Dan siapa pula yang didakwa menghina Sultan Selangor dan disiasat melibatkan isu 3R, raja, agama dan kaum atas keceluparannya kalau bukan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno yang merupakan pengarah pilihan raya PN. Terlalu banyak jika hendak Jom Channel nyatakan segala bukti dan fakta tentang isu ini. Namun persoalan yang timbul, jika benarlah DAP adalah parti komunis yang didakwa PN, mengapa masih dibenarkan parti itu masuk bertanding pilihan raya? Sehingga itukah perlembagaan Malaysia di mata puak Perikatan Nasional? Sesungguhnya Melayu tidak sebodoh itu untuk percaya propaganda sedemikian rupa. Namun itulah yang diratib setiap hari oleh mereka. Jangan kita lupa, PAS pernah bekerjasama dengan DAP sebelum ini untuk berkuasa. Mereka sedia mengetahui bahawa pemimpin DAP sudah menandatangani dokumen bersama pemimpin PH lain yang mengiktiraf Islam sebagai agama rasmi di Malaysia dan menjunjung hak perlembagaan raja-raja. Sebelum terbentuknya kerjasama membentuk kerajaan perpaduan, pimpinan DAP telah memberi jaminan untuk menghormati 4 perkara termasuk kedudukan Islam dan institusi diraja. Jadi apalagi alasan mereka? Alasan mereka mudah sebenarnya. Kerana kali ini, DAP tidak berminat untuk bekerjasama dengan mereka untuk membentuk kerajaan. Sehingga kini, mereka meroyan konnya DAP anti-Islam dan anti-raja dan kelihatannya macam orang yang bakal mati kempunan.
Anda bercakap tentang hak asasi manusia dan pada masa sama anda menafikan hak orang lain. Demikian kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan dunia yang perlu bangkit dan menghentikan sikap hipokrit yang sangat jelas mengenai situasi yang sedang berlaku di Gaza. Anwar berkata, terdapat terlalu banyak percanggahan, penipuan dan kepura-puraan dalam arena politik antarabangsa dan ia mesti dihentikan. Tindakan itu dikutuk tetapi isu pencerobohan Israel dan mengambil alih tanah rakyat Palestin ia dibenarkan dan bukan itu sahaja, malah perbuatan itu terus disokong dan dipertahankan. Katanya dalam temu bual dengan Arab News di luar sidang kemuncak pertama ASEAN Majlis Keselamatan Teluk GCC di Riyadh Jumaat lalu, menyifatkan situasi yang berlaku di Gaza ketika ini sebagai suatu kegilaan. Anwar berkata Malaysia tetap dengan pendirian bahawa pencerobohan dan penindasan serta layanan buruk terhadap wanita dan kanak-kanak di Gaza sehingga menyebabkan mereka menderita harus dihentikan segera. Saya tidak faham mengapa orang Israel tidak faham apa itu episod Holocaust pada masa lalu dan kini ia dikenakan ke atas orang lain. Katanya, mengulas ucapan perasmian Putera Mahkota yang juga Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman pada sidang kemuncak itu, Anwar berkata Malaysia menyokong penuh usaha Arab Saudi dan GCC untuk menamatkan krisis dan mencegah tercetusnya perang yang lebih serius. Tanpa dirancang, saya merupakan responden terawal dan secara serta-merta saya terus mengucapkan terima kasih kepadanya dan mengatakan bahawa kita bersama-sama anda dan GCC kerana apa yang anda katakan apabila anda memimpin ia akan memberi impak yang kuat berbanding negara ASEAN yang jaraknya agak jauh. Tidak terlampau untuk mengatakan bahawa ucapan perasmian Putera Mahkota itu amat menyentuh hati saya. Mereka bersemangat dan sudah tiba masanya seorang pemimpin dalam dunia Arab mengambil pendirian teguh atas dasar kemanusiaan. Kata Perdana Menteri, Anwar berkata Muhammad bin Salman telah memainkan peranan utama di rantau itu termasuk menganjurkan dan menyelaraskan GCC serta sidang kemuncak Riyadh ASEAN. Dan berkata persidangan Menteri Luar bukan persidangan biasa tetapi memperoleh beberapa parameter asas dan pemahaman mengenai kerjasama khususnya mengenai bantuan kemanusiaan. Sementara itu dalam temu bual dengan Asyaq Al-Awsat, Anwar menggesa masyarakat antarabangsa melakukan segala yang terdaya untuk menjamin keamanan di semenanjung Gaza berikutan ribuan nyawa yang tidak bersalah telah terkorban akibat serangan Zionis Israel. Menurutnya perkara utama perlu dilakukan semua pihak termasuk kuasa-kuasa besar bagi meredakan sementara konflik yang meruncing di Gaza ketika ini ialah menghentikan serangan di kawasan itu. Anwar berkata pembunuhan kanak-kanak wanita dan juga rakyat Palestin yang tidak berdosa di Gaza mesti dihentikan. Malaysia bukanlah negara besar, bukan negara Arab, bukan negara teluk yang berjiran dengan Palestin. Tetapi kita bertanggungjawab menyuarakan hati nurani umat dan rakyat Palestin. Katanya ketika berucap pada Majlis Ramah Mesra dengan diaspora dan pelajar Malaysia di Mesir di Kahirah. Anwar juga kesal kerana negara kuasa besar seperti Amerika Syarikat dan Eropah seolah-olah tidak mempunyai masa untuk menghentikan kezaliman, penindasan dan pembunuhan terhadap rakyat Palestin di Gaza selain bersikap dingin terhadap usaha penghantar bantuan kemanusiaan ke Gaza. Anwar terus menggesa masyarakat antarabangsa melakukan segala yang terdaya untuk menjamin keamanan di semenanjung Gaza. Anwar berkata Malaysia percaya bahawa semua orang mesti bekerjasama untuk menghentikan kegilaan pembunuhan berterusan yang diamalkan Israel di bumi Palestin. Malaysia akan terus konsisten mengambil pendirian yang sangat teguh bersama-sama dengan saudara, kawan, sekutu dan jiran kami. Perbuatan keji ini mesti berakhir. Setiausaha politik kepada Perdana Menteri Ahmad Farhan Fauzi kesal dengan kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang secara sinis mendakwa kononnya kerajaan Madani tidak dapat disucikan kerana dikelilingi bekas banduan dan perasuah. Ahmad Farhan menegaskan ucapan Abdul Hadi dalam muktamar PAS tahunan yang diadakan baru-baru ini jelas menunjukkan bahawa ahli parlimen Marang itu selaku seorang agamawan tidak mencerminkan nilai sebenar yang diterapkan Islam. Beliau berkata Abdul Hadi sebagai agamawan perlu menguak-uarkan nilai kebersamaan, kesatuan dan kekitaan kerana agama Islam telah tersebar melalui penyatuan manusia yang mempunyai pelbagai latar belakang. Lantara itu, saya berpandangan bahawa dalam ketika kita hendak berpolitik, biarlah ia bersifat sederhana dan jangan sampai kita memecah belahkan umat.
melontarkan fitnah dan mengadu domba. Sementara itu, jangan hanya kerana kita mengenakan kopiah di atas kepala dan mengemudi parti yang tertera nama Islam, kita merasakan seolah-olah pihak lain tidak suci mahupun tidak Islam sepenuhnya. Katanya dalam satu kenyataan, kebiadaban Presiden PAS itu terselah apabila menolak kemungkinan parti itu akan menyertai kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Keceluparan hadi terlihat ketika mengulas kenyataan Setiausaha Agong UMNO, Datuk Ashraf Wajdi Dasuki, yang secara sinis menyifatkan PAS akan menyucikan parti-parti dalam kerajaan perpaduan dan pimpinannya sekiranya hal itu menjadi kenyataan. Kamu boleh lihat Kerajaan Pakatan Harapan PH siapa dalam dia. Nak suci macam mana? Banduan pun ada, bekas perasuah pun ada, kelas ke mahkamah pun ada. Macam mana kami nak ikut? Kalau kita nak bersihkan najis, tak boleh masuk dalam tong najis, kata Abdul Hadi pada sidang media selepas Majlis Perasmian Muktamar PAS ke-69 di IDCC Shah Alam. Banduan yang disebut Abdul Hadi dipercayai merujuk kepada PMX Anwar Ibrahim, manakala kluster mahkamah dipercayai merujuk kepada sekumpulan pimpinan UMNO yang didakwa di mahkamah atas dakwaan rasuah ketika PH dan Bersatu membentuk kerajaan di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ashraf sebelum ini berkata dakwaan bahawa Islam dan Melayu terancam tidak lagi boleh digunakan sekiranya PAS menyertai kerajaan perpaduan. Ashraf secara sinis berkata DAP sekali lagi akan disucikan dengan fatwa-fatwa baharu sebagaimana ketika PAS bersama parti itu dalam menghadapi PRU pada tahun 1999, 2004 dan 2008 sekiranya parti itu menyertai kerajaan. Tiada lagi parti dalam kerajaan perpaduan terutamanya yang mempunyai orang Melayu Islam seperti UMNO, Amanah dan PKR yang akan dilabel barua DAP, penjilat DAP atau label-label kafe, tauhid dan sebagainya apabila PAS sertai kerajaan perpaduan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan kembali dijulang PAS sebagai pimpinan Islam yang suci dan bersih sebagaimana waktu PRU ke-10, ke-11 dan ke-12 dahulu, kata Ashraf. Untuk rekod, PAS pernah menjadi sebahagian daripada Pakatan Rakyat yang disertai PKR dan DAP selepas pilihan raya umum PRU pada tahun 2008. Bagaimanapun, pada 2015 PAS memutuskan tahaluf siasi dengan DAP dan muktamar parti itu ke-63 yang berlangsung di Alustar sebelah suara meluluskan usul memutuskan kerjasama politik dengan PKR. Perpecahan dalam Pakatan Rakyat juga mengheret perpecahan dalam PAS yang menyaksikan pembentukan Parti Amanah yang bertahan sehingga ke hari ini malah semakin terselah kehebatan mereka. Malah Hadi pernah berkata, Parti Amanah tidak akan bertahan melebihi 6 bulan ketika ianya baru ditubuhkan kerana menderhaka dan kononnya pembelot kepada PAS. Demikianlah kotornya mulut Presiden PAS walaupun tidak terjun ke dalam tong najis sebagaimana yang dikatakan beliau. Sebagai agamawan, beliau sepatutnya memahami lebih mendalam tentang perihal sebegini. Untuk para walaun, ternyata Presiden PAS anda dah semakin nyanyuk. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibn Taymiyah juga pernah menjadi banduan dan mereka mencipta sejarah sebagai pemimpin dan ulama terkemuka dunia Islam dan disebut sehingga ke hari ini. Jadi apa salahnya dengan bekas banduan jika hendak dibandingkan dengan Presiden Parti Penunggang Agama yang sentiasa perasan dirinya mulia dan bertakwa daripada orang lain? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi memberikan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel. Saya Zawaz Yusof. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi.